Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4, unit 7, Kerajaan Melayu Awal. Tajuk Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu, standard pelajaran 4.1.1. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 86 hingga 89. Okey, kalau murid-murid boleh lihat peta. Gambaran peta itu adalah peta Asia Tenggara, dan Asia Tenggara itu sendiri dikenali sebagai Nusantara ataupun Alam Melayu. Kerajaan Melayu Awal. Sejarah Alam Melayu memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan Melayu awal. Kerajaan-kerajaan ini wujud sejak abad pertama lagi. Dalam unit ini, murid-murid akan mempelajari nama, lokasi, bentuk hubungan diplomatik dan kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Maksudnya dalam pelajaran unit ini, murid-murid akan belajar empat perkara, iaitu nama kerajaan tersebut, di manakah kedudukan lokasi kerajaan tersebut. Kemudian bentuk hubungan diplomatik, apakah hubungan diplomatik dengan negara ataupun kuasa luar yang mereka lakukan, yang mereka buat. Dan juga apakah kegiatan ekonomi, sumber pendapatan mereka untuk menggerakkan kerajaan tersebut. Okay, kerajaan Melayu awal, ini yang tadi. Ini salah satu contoh peninggalan kerajaan Melayu awal dahulu, kerajaan Kedah tua di Lembah Bujang. Kalau kamu ada masa nanti kalau kamu berpeluang pergi ke Kedah, kamu boleh lawat Lembah Bujang. Di situ terdapat satu candi peninggalan kerajaan Kedah tua. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tajuk-tajuk lain dalam unit ini, mari kita lihat maksud-maksud yang akan kita gunakan, yang akan murid-murid lihat, yang akan murid-murid dengar, yang akan murid-murid baca dalam tajuk ini. Yang pertama, alam Melayu. Di manakah alam Melayu? Di manakah kedudukan alam Melayu itu sendiri kan? Okey. Alam Melayu, kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Okey, benua Asia ni luas, tetapi alam Melayu itu terletak di bahagian tenggara ataupun Asia Tenggara, ataupun dalam bahasa sastra selalu guna ialah Nusantara. Nusantara tu ialah Asia Tenggara, dan itulah dipanggil sebagai alam Melayu. Okey, istilah yang kedua, monumen. Monumen tu apa kan? Okey, monumen ialah bangunan yang dibina untuk memperingati peristiwa penting. Monumen, mereka membina satu bangunan, satu tugu. Kalau macam zaman sekarang bina tugu kan. Kalau kamu pergi dekat Tugu Negara Kuala Lumpur, ada Tugu Negara kan. Yang tu dibina untuk memperingati pejuang-pejuang tanah air sehinggalah negara mencapai kemerdekaan kan. Satu lagi contoh ni keluar daripada alam Melayu, contohnya Taj Mahal. Taj Mahal yang awak lihat tu adalah monumen. Monumen tu dibina oleh seorang maharaja terkenal India, membina sempena kerana perasaan kasih sayangnya terhadap arwah isterinya. Isterinya telah meninggal dunia. Dia telah membina satu bangunan berupa seperti sebuah masjid kan. Kalau kamu lihat Taj Mahal tu seperti sebuah masjid yang cantik, yang indah. Yang tu dibina untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap isterinya yang telah meninggal dunia, seorang maharaja kan. Itu salah satu contoh monumen. Itu di luar alam Melayu.
Okey, yang ketiga gapura. Gapura tu apa pula kan? Gapura ialah pintu gerbang istana ataupun kuil. Ini contoh-contoh peninggalan kerajaan Melayu awal dahulu. Okey, kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Garis masa, ni garis masa kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Muncul pada abad pertama lagi sehinggalah sekarang. Kalau murid-murid ingat, kita setiap unit yang murid-murid belajar, yang murid-murid unit baru yang murid-murid belajar pasti akan murid-murid mempelajari garis masa kan. Kalau murid-murid imbas balik pelajaran kita yang lepas, iaitu zaman air batu, murid-murid kita telah belajar tentang garis masa zaman air batu kan. Epok Pleistocene, epok Holocene kan, itu garis masa zaman air batu. Kemudian garis masa zaman prasejarah, zaman paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik, kemudian zaman logam. Tu garis masa zaman prasejarah kan. Okey, pada kali ini pula kita akan belajar tentang garis masa kerajaan Melayu awal. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu. Okay, terdapat beberapa buah kerajaan Melayu awal yang wujud di alam Melayu. Kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah seperti monumen yang memperlihatkan pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini muncul mengikut peredaran zaman. Dengan adanya beberapa monumen-monumen yang masih tinggal, itu membuktikan yang satu masa dahulu wujudnya kerajaan di situ, dan masyarakat yang hidup pada zaman kerajaan-kerajaan Melayu awal ini mempunyai pengaruh, mengamalkan adat resam Hindu dan Buddha, walaupun mereka tak semestinya mereka ni menganut agama Hindu dan Buddha, tetapi mereka ni mengamalkan cara hidup Hindu dan Buddha. Okey, ni kalau murid-murid lihat garis masa, jadual garis masa. Okey, pada abad yang pertama kerajaan Funan, kerajaan yang pertama di alam Melayu adalah kerajaan Funan. Kemudian abad kedua kerajaan Champa, abad kelima kerajaan Kedah Tua, kemudian abad ke-6 kerajaan Cihtu dan kerajaan Gangga Negara, abad ke-7 kerajaan Sriwijaya, abad ke-9 kerajaan Mataram, abad ke-10 kerajaan Santubong, abad ke-13 kerajaan Majapahit, dan abad ke-15 kerajaan Beruas. Sebenarnya masih banyak lagi kerajaan-kerajaan Melayu selepas tu. Abad ke-15 juga macam kerajaan Melayu Melaka, abad ke-16 abad ke-15, abad ke-16 kerajaan Aceh kan. Banyak lagi tapi untuk kali ini murid-murid belajar setakat abad ke-15 saja, dan kerajaan yang tersebut pada abad ke-15 tersebut ialah kerajaan Beruas. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kerajaan Funan. Kerajaan Funan ni wujud pada abad yang pertama. Contoh peninggalan kerajaan Funan, murid-murid lihat seperti dalam gambar, iaitu tapak bandar Och Yo. Cikgu pun tak tahu betul tak sebutan cikgu, sebab ni bahasa yang masyarakat ataupun bahasa Indochina. Indochina ni ada beberapa negara seperti Laos, Vietnam, Kemboja dan sebagainya.
Dia ada bahasa dia sendiri kan. Ini cuma peninggalan tapak bandar Och Eo, mempunyai pengaruh Hindu Buddha. Dan itu ada peta kedudukan kerajaan Funan, terletak seperti terletak di Vietnam lebih kurang kalau tengok peta tu kan. Kemudian kerajaan Champa pula wujud pada abad kedua. Ini contoh peninggalan ataupun monumen peninggalan kerajaan Champa, iaitu Candi Po Naga. Okay, Candi Po Naga. Kemudian kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua, murid-murid lihat lokasinya terletak di utara Semenanjung. Kedah Tua ni, kerajaan Kedah Tua wujud pada abad yang kelima. Maksudnya lebih kurang 600 tahun Masihi kan. Tahun 600 Masihi. Sekarang kita tahun 2021. Abad kelima ni maksudnya lebih kurang tahun 600 Masihi. Itu adalah tahun ataupun dipanggil sebagai abad kelima. Contoh peninggalan boleh kita lihat di Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Ini adalah bukti peninggalan kerajaan Kedah Tua satu masa dahulu. Kemudian kerajaan Cetu dan kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Cetu ni dan kerajaan Gangga Negara ni, cikgu tertinggal huruf N. Okey, diletakkan satu sekali ataupun satu ni sebab mereka ni ataupun kerajaan-kerajaan ni muncul pada zaman yang hampir sama kerana mereka ni wujud pada abad yang ke-6 pada abad ke-6. Okey, yang seterusnya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di kepulauan Sumatera. Kerajaan Sriwijaya wujud pada abad yang ke-7. Pada abad yang ke-7. Contoh peninggalan, bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya ni boleh kita lihat dengan adanya Candi Muara Jambi. Jambi ni terletak di Sumatera kan. Okey, baiklah. Kerajaan seterusnya ialah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram muncul pada abad yang ke-9. Kerajaan Mataram muncul pada abad yang ke-9, terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bukti peninggalan kerajaan Mataram ni boleh kita lihat dengan wujudnya Candi Prabanan. Prabanan. Seterusnya kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong ni wujud pada abad yang ke-10. Kalau murid-murid lihat kedudukan kerajaan Santubong ni terletak di Kepulauan Borneo ataupun sekarang lebih kurang terletak di negeri Sarawak. Kemudian kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pula muncul pada abad yang ke-13. Kedudukannya kalau murid-murid lihat dalam peta tu, kedudukannya di Pulau Jawa, Pulau Jawa, Indonesia. Bukti kemunculan kerajaan Majapahit ni ialah dengan adanya Gapura Bajang Ratu, pintu gerbang kan, macam kita dah belajar glosari tadi. Gapura ni merupakan pintu gerbang istana ataupun kuil. Jadi
Gapura Ratu ni adalah bukti peninggalan kerajaan Majapahit yang wujud pada abad ke-13. Kemudian kerajaan Beruas. Kerajaan Beruas pula wujud pada abad yang ke-15. Abad yang ke-15. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, abad ke-15 ni kalau nak dihitung sebagai tahun Masihi ialah tahun 600 Masihi. 601 ke 620 ke 630. Itu adalah abad ke-15. Ya, silap bukan 600. Itu maksudnya dalam lebih kurang 1400 lah, tahun 1400 Masihi ya. 1400 Masihi ataupun 1600 Masihi ya. Lebih kurang 1600 Masihi ya. Latihan. Lengkapkan jadual garis masa kerajaan Melayu awal di Alam Melayu di bawah. Nanti murid-murid lengkapkan garis masa pada jadual ni. Boleh rujuk buku teks halaman 88 dan 89 tentang garis masa kerajaan Melayu awal. Buat dalam buku tulis, buku sejarah. Itu saja pelajaran kita pada minggu ini. Sekian, terima kasih.